Beberapa hari lepas kita mengumumkan tentang kawalan pergerakan di pintu masuk negara kepada 23 buah negara. Mengambil kira potensi gelombang ketiga ataupun third wave menjelang musim sejuk, Kerajaan Malaysia telah mengambil keputusan drastik iaitu untuk mengenakan sekatan perjalanan ke atas negara-negara yang berisiko tinggi. Ramai yang mempersoalkan seolah-olah apabila kita membuat keputusan, kita tidak mengambil kira dan tidak mempunyai asas untuk mengenakan sekatan kepada 23 negara tersebut. Sebenarnya kita mempunyai kriteria tertentu sebelum keputusan dibuat. Kriteria penilaian risiko pengimportan jangkitan COVID-19 adalah berdasarkan scoring board sistem merit Kementerian Kesihatan yang diguna pakai data daripada Europe CDC dan Our World in Data. Jadi kita berdasarkan data. Kita juga lihat bahawa kes import ini semakin hari semakin meningkat. Kes import daripada luar negara meningkat, terutamanya yang melibatkan beberapa negara. Kalau kita baca setiap hari ada kes meningkat, ianya banyak tertumpu kepada beberapa negara tertentu. Sebab itulah kita buat keputusan untuk membuat sekatan ini. Ada 5 kriteria yang kita jadikan asas. Selain daripada data kemasukan, selain daripada kes COVID positif yang melibatkan warga asing yang masuk ke Malaysia, antaranya adalah kita melihat bilangan kes COVID-19 di negara tersebut dalam tempoh 14 hari kebelakangan. Yang kedua, kadar insiden per 1 juta penduduk dalam tempoh 14 hari kebelakangan. Yang ketiga, kadar kematian 14 hari kebelakangan per 1 juta penduduk. Yang keempat, kadar kematian kes kumulatif. Dan juga kadar pemulihan, recovery index. Dan yang seterusnya adalah termasuk juga jumlah kumulatif melebihi 150,000 yang saya sebutkan dulu. Jadi ada 5, 6, 7 perkara yang kita lihat sebelum kita mengumumkan sekatan perjalanan kepada 23 negara tersebut. Sebenarnya bukan kita saja yang mengenakan kawalan di sempadan negara dengan ketat yang tidak membenarkan warga asing masuk, tetapi ada negara-negara lain juga yang mengeluarkan arahan sedemikian. Tindakan kita lakukan ini adalah untuk memastikan jangkitan kes import dapat dikawal. Dan apa yang kita lakukan adalah untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan nyawa rakyat kita. Kita faham ada negara-negara yang agak kesal dan kecewa. Kita juga faham ada yang bimbang kepada kesan kepada ekonomi kita. Tetapi seperti yang kita pernah sebutkan dulu, bahawa kita mesti mengimbangi antara kepentingan tersebut, terutamanya yang berkaitan dengan kesihatan dan nyawa rakyat kita. Sebab itu kadang-kadang tindakan kita dilihat agak drastik. Walaupun bukan semua yang terlibat daripada sekatan. Yang pertamanya dari segi diplomat yang bekerja di negara kita dan keluarga mereka, tidak pernah ada sekatan kepada mereka kerana ianya melibatkan hubungan negara dan negara. Begitu juga dengan lawatan yang melibatkan negara dengan negara. Lawatan pemimpin negara lain ke negara kita, ianya melibatkan hubungan antara dua negara. Perkara ini juga kita tidak membuat sekatan, kerana hubungan antara negara diteruskan walaupun ada COVID
positif COVID positif di seluruh negara, di seluruh dunia ketika ini. Walaupun bagi pemegang pas expatriate dan pekerja mahir, kita bersetuju supaya peraturannya adalah ketat, tetapi kita juga bersetuju untuk memberikan kelonggaran tertentu. Expatriate yang mempunyai yang menjadi CEO di syarikat yang mereka melabur di negara kita, jika mereka ingin pulang dan terus kekal bertahun di sini, kita membenarkan. Walaupun setiap kemasukan itu perlu melalui Jabatan Immigration, dan SOP yang lain perlu dipatuhilah, seperti kuarantin 14 hari dan sebagainya. Pekerja mahir misalnya, sebagai contoh, pekerja mahir sebagai contoh yang sangat diperlukan. Saya beri contoh di MINDEF, di Kementerian Pertahanan, kita mempunyai kapal selam misalnya, dan kita perlukan pakar untuk memperbaiki kapal selam kita yang rosak, sebagai contoh ya, sini contoh. Jadi tidak ada kepakaran kita sendiri untuk membaikinya, jadi kita perlukan expert ataupun pakar dari luar, dan ini dibenarkan. Tapi apapun perlu mendapatkan kebenaran daripada immigration, dan permohonan tersebut mesti disokong. Jika expatriate yang melibatkan perniagaan, mesti disokong oleh MIDA, iaitu Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, ataupun jika melibatkan kementerian seperti tadi MINDEF misalnya, untuk repair kapal, pesawat tempur ataupun kapal selam yang saya sebutkan tadi, mesti mendapat surat sokongan dan pengesahan daripada Kementerian Pertahanan. Bagi penduduk tetap dan pasangan warga negara, kita katakan bahawa mereka tidak dibenarkan pulang. Tetapi jika mereka pulang untuk terus tinggal kekal, kita benarkan one way, sehala boleh. Kita tak nak banyak yang kes yang berlaku, walaupun dia PR, dia keluar masuk, dia balik ke Malaysia 2-3 bulan, balik ke negara mereka sesebulan 2, dan balik ke negara kita. Dia off and on macam tu. Kita kata you boleh balik, tetapi dengan syarat terus kekal tinggal di sini, tidak ada keluar masuk lagi, iaitu sehala saja. Jadi walaupun kita ada peraturan yang ketat, tetapi beberapa pengecualian juga kita benarkan, tetapi mesti mendapat kebenaran daripada pihak Jabatan Immigration. Bagi pelajar yang menyambung pengajian mereka juga kita benarkan, tetapi pelajar baru kita tidak membenarkan. Daripada negara-negara, 23 negara yang kita senaraikan, dan peraturan ketat ini tidak kita laksanakan, tidak terpakai kepada negara-negara yang luar daripada senarai yang telah pun kita keluarkan.